Tuan Speaker, adalah bahawa di dalam aturan ataupun apa yang akan berlaku dalam 4 hari, hari ini sehingga hari Khamis, kemudian depan, tidak ada sebarang undian yang akan diambil. Jadi soalan yang berbangkit, Tuan Speaker, adalah kenapa kita ada satu aturan urusan mesyuarat sebegitu. Walhal kita semua tahu bahawa memang benar kita ada masalah yang cukup besar di luar sana berkenaan dengan COVID-19. Dan saya rasa soal berkaitan dengan sama ada ataupun tidak, kerajaan yang ada hari ini telah pun berjaya untuk mendali ataupun mengatasi masalah ini adalah satu perkara yang perlu diputuskan melalui undi dalam Dewan Rakyat ini. Kita semua tahu, kita dengar apa yang disebut oleh Langkawi tadi, angka-angka kes-kes kita lihat mencecah 17,000, ini cukup jelas menunjukkan kerajaan telah pun gagal. Dan ini adalah satu perkara yang harus diputuskan oleh Dewan ini. Kalau tidak ada peluang untuk undi, Tuan Speaker, bagaimana kita boleh buat keputusan berkaitan dengan perkara itu? Walhal itulah sebenarnya kita ada forum ini, supaya kita membuat keputusan. Adakah kerajaan ini gagal ataupun tidak? Saya nak bawa perhatian Tuan Speaker kepada aturan mesyuarat 11. Di mana tadi, bukan 11, 100. Aturan mesyuarat 100 jelas memberikan Tuan Speaker kuasa untuk membuat peruntukan bagi perkara-perkara yang tidak dinyatakan secara spesifik di dalam peraturan mesyuarat. Saya baca 100. Semua perkara yang tidak disyaratkan terang-terang dalam peraturan-peraturan ini dan semua perkara berkenaan dengan menjalankan peraturan ini pada perkara satu persatunya hendaklah diaturkan menurut cara yang tidak berlawanan dengan peraturan-peraturan ini. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuan Ketua dari satu masa ke satu masa. Saya lihat tadi Tuan Speaker ada menyatakan bahawa Tuan Speaker memberikan ruang untuk soal-soal ditanya dan juga hujahan-hujahan dibuat. Tetapi Tuan Speaker, kenapa berhenti di situ? Kalau Tuan Speaker pakai budi bicara di bawah aturan-aturan ini untuk membenarkan kita ini menyuarakan pendapat dan juga untuk berhujah, kenapa tidak diberikan ruang kepada kita juga untuk membuat keputusan melalui Dewan ini, ya, di mana kita ambil undi, satu keputusan dibuat berkenaan dengan apa berlaku. Saya rasa itu adalah apa yang kita perlukan. Kalau benar kerajaan ini telah pun gagal, saya rasa masa sudah sampai untuk Perdana Menteri meletak jawatan. Dan untuk perkara itu kita perlukan forum untuk buat undi. Kalau Dewan ini bersidang untuk 5 hari tapi tidak ada peluang untuk ambil undi, adakah itu menunjukkan bahawa Dewan ini tidak berani untuk membuat keputusan berkenaan dengan kerajaan yang ada masa sekarang? Kedua, Tuan Speaker, perkara berkenaan dengan kehadiran ahli-ahli di dalam Dewan ini. Saya faham, Tuan Speaker, bila kita bincang berkenaan dengan isu COVID ini, itu masalah yang serius, kita semua tahu. Tapi dalam masalah sama, Tuan Speaker, saya nak tanya, di manakah dalam peruntukan standing orders ataupun peraturan mesyuarat dibenarkan supaya Tuan Speaker membuat keputusan menghadkan jumlah ahli parlimen hadir dalam Dewan ini? Kalau kita hadkan, maka kalau ada satu pengundian diambil atau satu keputusan yang perlu dibuat, itu akan membawa masalah. Perdana Menteri kena menunjukkan beliau ada majoriti di dalam Dewan ini. Kalau ahli-ahli yang dibenarkan masuk dalam Dewan ini dihadkan jumlahnya, bagaimana akan berlaku perkara itu? Jadi saya berpendapat bahawa kalau kita menghadkan ahli-ahli parlimen daripada hadir dalam mahkamah, dalam Dewan Rakyat, ini cukup jelas. Ya, ini menunjukkan bahawa Dewan ini mungkin akan dilihat. I'm not saying it is, but it will be seen, Tuan Speaker, with respect, ya, bahawa ada usaha diambil supaya kita menyekat berlakunya satu undi yang akan terus menunjukkan bahawa Perdana Menteri yang kita ada sekarang ini tidak mempunyai sokongan majoriti Dewan Rakyat Malaysia. Terima kasih.